Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi karrama bani Adam wa astafa minhum al-ulama wa ikhtara aydan minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhum al-arifin billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati min al-ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sampai kita pada muka surat ini 19. الفصل الرابع في بيان العلوم التي طلبها فرض عين. Bermula ini satu fasal itulah fasal yang keempat pada menerangkan ataupun pada menyatakan beberapa ilmu ataupun ilmu-ilmu yang menuntutnya itu ialah fardu ain, Sekarang musannif dah masuk ataupun Al-Imam Al-Ghazali dah masuk daripada terjemahan melalui terjemahan Syekh Muhammad Al-Albani dah masuk kita pada satu bab. Bab ni akan menceritakan ilmu fardu ain tu sampai mana aja. Cuma dalam kitab ni nanti dia akan sebut fardu ain tu memada dengan beberapa kitab. Kalau kita nak dapat secara terperinci pada masalah akidah ada dekat kita punya daurah ni hari, ada dekat dalam Durrus Thamin. Kalau nak tahu fiqh secara terperinci ada dekat dalam kalau tak salah saya Anah ada, Sabilal kalau tak salah saya ada. Jadi kalau nak tahu tasawuf dalam kitab ni ada disebut. Cuma nanti kita tengok dia punya wajah syarah dia. Okey, kemudian daripada bab ni kita nanti dah masuk dah. Bab yang pertama sekali yang mula-mula kita nak kena belajar iaitu al-aqaid. Satu kalau tuan-tuan tengok dekat muka surat 21 tu dia tulis al-babul awwalu fil i'tiqad. Muka surat 21 tu. Dia kata al-qismul awwal fi bayani usuluddin wa huwa al-i'tiqadat wa bayani ta'at wa fihi 10 abwab. Dia kata bermula ini kism yang pertama, bahagian yang pertama fi bayanil usul usuluddin, pada menceritakan ataupun pada menerangkan, pada menyatakan asal-asal agama, wa huwal i'tiqadat, iaitu beberapa i'tiqad wa fi bayani ta'at, dan pada menyatakan ketaatan, wa fihi 'asharatu abwabin, dan padanya itu ada 10 bab. Nak cerita pasal akidah aja ada 10 bab. Okey, dekat 10 bab yang dalam akidah ni dia tak akan cerita pada masalah firaqat yang sesat, tak ada. Cuma dia bagi tahu mana yang perlu kita pakai. Sebelum masuk tu dia bagi tahu dulu bab yang hari ni kita nak masuk iaitu ilmu apa yang fardu ain. Sekira-kira ilmu ni kalau tak tahu, tak ada kompromi, besok mati tak ada kompromi. Allah tak ada tanya kenapa kau tak belajar, kita pun cakap saya sibuk, saya kerja outstation, tak ada kompromi. Jadi ilmu fardu ain tu nak kena tahu. Sekarang kita dah tahu apa benda yang fardu ain tu. Al-faslu rabi'u fi bayan ulumi allati talabuha fardu ainin. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain. Bermula ilmu yang diwajibkan fardu ain pada menuntut akan dia itu 3 perkara. Pertama ilmu tauhid, iaitu dinamakan ilmu usuluddin. Usul tu asal-asal. Ad-din tu agama, usul tu asal-asal. Jadi dalam agama tu dia ada beberapa asal yang beberapa base, beberapa tapak, beberapa platform. Itu nama asal, akar, beberapa akar, tunjang yang kita nak kena tahu. Jadi ada asal berkenaan ketuhanan, ada asal berkenaan kenabian, ada asal berkenaan as-sam'iyat, perkara-perkara yang ghaibiyat. Syurga neraka tu semua ghaibiyat, tapi kita kena percaya. Nampak tak nampak kena percaya. Ilmu usuluddin, dan dinamakan pula ilmu akidah. Dinamakan ilmu tu juga ilmu akidah. Akidah tu apa? Akidah tu simpulan.
Seperti mana yang tuan-tuan pun kita pun dah khatam tiap hari kitab Risalatul Tauhid. Jadi dekat situ dia dah ajar tuan-tuan ada 50 yang akidah, 50 aqaid dengan 68 aqaid. Jadi sekurang-kurang tahu seseorang tu ialah 50 aqaid. Jika kalau orang tanya dia macam mana kau sabitkan satu aqaid daripada 50 ni, dua aqaid daripada 50 ni, tiga aqaid daripada 50 ni, sampailah 50 aqaid daripada 50 ni, jawapan dia satu je, ada alam ini memada fardu ain bagi seseorang tadi tu. Jadi nama ilmu dia selain daripada usuluddin, nama dia ilmu akidah. Kedua, ilmu syariah iaitu dinamakan ilmu furu' dan dinamakan ilmu fikih. Dia kata ilmu syariah iaitu namanya syariah, dinamakan ilmu syariah itu ilmu furu'. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ditulis jangan berbahas pada masalah furu', jangan bergaduh pada masalah furu'. Masalah furu' yang dikendaki dekat situ ialah akidah, bukan masalah cabang secara umum, bukan. Akidah pula. Masalah furu' tu ialah masalah fiqh, silap. Fiqh ya. Jadi bila dikendaki dengan perkataan furu' tadi tu ialah masalah fiqh. Jadi bukan masalah furu' iaitu cabang secara umum, bukan. Jadi yang dikendaki ialah masalah fiqh. Dan dinamakan ilmu fikih. Kita sebut untuk tuan-tuan boleh tally dengan satu dunia, saya sebut fikih lah. Saya sebut fikih. Tapi kalau tuan-tuan, kalau dalam negara kita ni biasa kita sebut ilmu fiqh. Cuma kalau nakkan tally, maksud saya kalau tuan-tuan besok berguru dengan orang Arab pula, dia tak akan sebut fiqh, dia akan sebut fikih. Sebab dia fiqhu, jadi dia matikan hu tu, qaf tu pun mati, jadi fikih. Satu jadi bunyi fikih. Ketiganya, setelah ilmu akidah wajib, ilmu syariat wajib, ketiganya ilmu batin, iaitu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tarikat, dan dinamakan ilmu tasawuf. Jadi yang ketiganya adalah ilmu batin, ilmu perasaan. Itu ilmu fardu ain juga. Apa ilmu tu namanya? Dinamakan ilmu suluk. Namanya tu ilmu suluk sebab perjalanan hati tu nak kena diluruskan. Jadi fardu ain dan ilmu tarik, nama dia ilmu ilmu tarikat, dan dinamakan ilmu tasawuf. Secara umum, yang paling umum nama dia adalah at-tasawuf. Daripada mana datang nama tasawuf? Jawapan dia tuan-tuan boleh lihat dekat mana? Dekat kitab Sirul Asrar. Ta tu at-taubah, sad tu as-safa, waw tu al-wilayah, fa tu al-fana. Jadi semuanya ada dekat situ. Syarah dia yang panjang, tuan-tuan boleh kembali kepada Sirul Asrar. Jadi tasawuf tu fardu ain, iaitulah yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang iaitu? Iaitu tu maksudnya tiga perkara ni lah iaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu itu fardun, iaitu fardu atas tiap-tiap orang yang muslim, yang akil baligh. Dekat situ disebut muslim saja, dia tak sebut pun muslimah. Jadi wajib bagi orang lelaki je ke? Jawapan dia tak. Min itlaqul juz wal iradatu kull. Ini kaedah yang kita pakai dekat perkataan ni ya. Itlaq satu juzuk je daripada manusia, iaitu orang lelaki, tapi wal muradatu wal iradatu al kull. Yang dikendaki ialah semua. Maksudnya lelaki perempuan semuanya wajib. Adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu tauhid itu, iaitu sekira-kira menuntut ilmu mengetahui dengan dia akan zat Allah Taala dan sekalian sifat yang salbiyah dan segala sifat yang thubutiyah dan segala af'alnya. Okey, dia kata yang wajib bagi Allah, yang wajib fardu ain ya, kita menuntut pada ilmu tauhid tu, iaitu sekira-kira. Macam mana sekira-kira? Maksudnya kita dapat mencapai perkataan ni. Apa perkataannya? Menuntut ilmu yang diketahui dengan dia akan zat Allah Ta'ala. Maksudnya akan kesempurnaan zat Allah Ta'ala, bukan akan hakikat zat Allah Ta'ala. Sebab hakikat zat memang takkan ada siapa yang boleh tahu. Jadi yang kita tahu dekat sini ialah hakikat kesempurnaan Allah Ta'ala tu. Dengan dia akan zat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan kesempurnaan. Dan sekalian sifatnya yang salbiyah, dan segala sifatnya yang salbiyah. Salbiyah kat mana?
Idam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Tu 5 tu. Jadi ingat 1577. Tahu tak kat mana 1577 tu? Ni bawa tak ni? Apa ni? Zadul Muta'alim bawa? Tak bawa. Dekat Zadul Muta'alim tu ada tunjuk 1577. Satu tu al-wujud, lepas tu yang 5 tu salbiyah. Yang satu tu ialah nafsiyah. Jadi kita kena tahu tentang nafsiyah zat tadi. Lepas tu sifat salbiyah, kemudian sifat subutiyah. Subutiyah yang mana? Ma'ani. Jadi sabit dia dekat zat. Sifat ma'ani tu qudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam, sama', basar, kalam lah. Okay, jadi 12 sifat tadi tu, 13 sifat tadi tu wajib ketahui fardu ain. Okey, jadi dia kata dan demikian lagi mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui segala rasul alaihi wassalatu wasallam, kena kenal segala rasul yang 25 tu yang disebut dalam Quran, dan mengetahui akan yang didatangkan oleh mereka itu. Maksudnya kita ketahui apa yang dibawa oleh para rasul. Maksudnya para rasul tu bawa apa? At-tauhid, itu yang paling utama sekali. At-tauhid, fikih berbeza tapi at-tauhid tu sama. Jadi hati-hati kan, kadang-kadang generasi saya sekarang kadang-kadang macam dah letih fikir pasal generasi ni. Tapi tak boleh letih sebenarnya, sebab tak amanah kan, Allah suruh panggil semua. Jadi perlu tahu pasal perkara yang mendatangkan, sebab kebanyakan orang sekarang tak tahu Nabi tu bawa apa. Jadi kita tak bagi tahu dekat generasi, tak bagi tahu dekat anak-anak, tak bagi tahu dekat keturunan kita. Perlu dia tahu, dia kata mengetahui akan yang didatangkan oleh mereka itu, dan mana tadi? Dan beriman akan dia, beriman dengan apa yang didatangkan oleh mereka itu, oleh para nabi tadi tu. Seperti yang lagi akan datang bicaranya, ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Dia kata nanti perkara tu akan disebut dalam bab dia, ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Dan ilmu aqaid, iaitu ilmu simpulan ilmu akidah lah, ilmu akidah. Dan ilmu aqaid itu di dalam kitab ini insya-Allah taala. Dia kata insya-Allah nanti kita akan jumpa dalam bab dia iaitu ilmu tauhid inilah. Dan insya-Allah adanya memadalah fardu ain itu mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini dan yang di dalam Ihya Ulumuddin. Bariskan tu. Memadalah fardu ain itu mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini dan di dalam Ihya Ulumuddin. Ini saya suruh bariskan bukan supaya intimat, tapi saya suruh bariskan supaya tuan-tuan dapat satu wajah daripada perkataan ulama nak mengatakan fardu ain tu tak kat mana. Sebab kalau dalam Durrun Nafis lagi tepat. Maksudnya setakat mana je yang betul-betul orang tu nak boleh, yang perlu intikad supaya dilepas fardu ain. Sebab kalau nak katalah apa yang berada dalam kitab ini dan kitab Ihya Ulumuddin, siapa nak baca tu? Siapa nak baca tu sampai habis? Jadi kesimpulan Ihya tu, kesimpulan daripada kitab ni dikeluarkan seperti mana yang ada dalam Durrul Thamin tu. Durrul Thamin tu nak kena tahu tuan-tuan ya, ada 2 dan mungkin 3 dan mungkin 4. Tapi yang kita ketahui ialah 2. Durrul Thamin tu yang pertama kita punya, iaitu Syekh Dr. Fadhani. Yang kedua, Durrul Thamin tu kitab Aidrus. Dalam kitab ni akan sebut tentang kitab Durrul Thamin, dikarang oleh As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus. As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus, nanti kita akan masuk muka surat 20 nanti. Jadi Durrul Thamin yang saya katakan tadi ialah Durrul Thamin Jawi, Durrul Thamin kita, iaitu Durrul Thamin Syekh Dr. Fadhani, yang mengatakan tentang ilmu fardu ain tu ialah memada dia secara ijmali, iaitu memada untuk dia kata dia dapat rasa, dia dapat faham, dia dapat kenal, dia dapat makrifah, dia tahu adanya Allah itu dengan adanya alam ni. Kalau nak kata Allah berkuasa, memada dia kata Allah tu berkuasa dengan ada alam ini.
Yang saya cakap tadi tu tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan kat sini Tapi kalau ada kena-mengena pun secara tak langsung lah. Saya cakap tu sebab saya berkeluar banyak tempat. Saya jumpa dan kadang-kadang ada tempat-tempat yang orang minta nasihat. Jadi kadang-kadang kita cakap dan lepas tu kita pergi tengok. Lepas kita dah ajar tu, kita pergi tengok. Bila pergi tengok sebenarnya tak ikut pun nasihat. Jadi satu saya kadang-kadang fikir letih lah sebenarnya tu. Tapi itulah kalau nak kata letih, Nabi lagi letih. Jadi sebab tu saya fikir kadang nak cakap letih pun takut. Ni saya takut kalau saya cakap letih lepas tu saya mati pula. Saya takut perkataan letih tu besok ditanya dalam kubur apa saya nak jawab. Itu sajalah. Tapi nak kata letih tu memang ada rasa letih lah. Saya tempoh hari pergi majlis Syekh Nias. Ketika tu Habib Abdul Raqib datang dengan anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar bagi ceramah. Anak Abu Bakar muda. Anak Abu Bakar tu lah yang ambil untuk chop saya punya ijazah. Waktu tu dia kecil lagi. Tapi sekarang dah besar dah ngajar dah. Dia kata dia kata Habib Bakar hidup dia dalam kereta. Habib Bakar hidup dia dalam kereta. Makan dalam kereta, ganti baju dalam kereta, semua dalam kereta. Balik rumah kadang-kadang. Sebab sibuk pergi ngajar. Lepas tu dia cakap lah letih. Letih dia tu dia kata sampai dia kata letih tu letih. Bukan Habib Bakar yang cakap letih. Dia kata anak dia tu kata letih. Tapi dia kata Habib ajar, dia kata kalau letih fikir macam mana Nabi punya letih. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak hidup senang memang kita boleh tinggal-tinggal je orang. Kita pun tak usah fikir pasal ngajar. Tinggal-tinggal je orang. Tuan-tuan pun pergi ngajar mana-mana. Lepas tu kalau tuan-tuan tu fikir cara nak hidup, mesti tuan-tuan kira sagu hati tuan-tuan tu. Kira sagu hati ni cukup tak untuk hidup. Lepas cukup hidup, mesti tuan-tuan pun tak nak ngajar dah. Sebab kita ngajar sebab nak hidup je sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan fikir tentang dakwah, dia tak kira dah sagu hati tu. Jadi kita fikir tentang nak pergi. Sagu hati tu cukup ke tak cukup ke, kita akan pergi juga. Tapi nak cakap tu itulah letih tu. Sebab jadi macam Habib Bakar terus macam tak balik rumah. Sebab dia punya kehidupan dia dalam kereta dia. Saya pernah tengok gambar Habib Bakar. Habib Bakar tolak jeep dia sebab jeep dia masuk dalam selut ribut pasir. Habib Bakar keluar tolak. Apalah yang dia mampu tolak. Tapi dia tolak jugalah. Jadi itulah pada masalah letih-letih tadi tu, kita kata anak Abu Bakar tu kita fikir macam mana Nabi punya letih. Tapi saya walaupun fikir pasal letih-letih tu, saya ada pasang satu strategi. Sama je sebenarnya strategi dengan pendakwah lain, iaitu saya nak buat murid. Maksud saya, itulah saya buat tu supaya tuan-tuan mengajar sama. Faham tak? Tuan-tuan mengajar sama. Jadi maksudnya bukan saya nak suruh tuan-tuan letih, tapi saya nak suruh agama ni bergerak. Sebab kalau harap saya seorang, apa je yang saya ada? Lepas tu berapa je tenaga yang saya ada? Sampai bila je kesihatan yang saya ada? Tapi kalau kita buat ramai-ramai, semua orang pun boleh menyumbang kepada agama. Jadi tuan-tuan sendiri ada cucu, ada anak, ajarkan. Ada 2, mungkin 3. Tak, saya kata ada 2. Ada 2, mungkin 3, mungkin 4. Yang 2 itulah yang kita punya dengan Abdul Qadir Al-Aidarus. Adapun menghasilkan yang lebih daripada yang demikian itu, seperti menguraikan dalil dan menolakkan akan syubhat, jika didatangkan oleh orang, maka iaitu fardu kifayah. Bariskan dekat situ je. Maka iaitu fardu kifayah. Nanti tuan-tuan tahulah nak baca belakang tu. Maka iaitu fardu kifayah. Jadi maksudnya kalau nak menolakkan syubhat, nak bahas sekali istilahat, itu semua fardu kifayah. Cuma bagi orang yang nak jadi guru, perlulah ada fardu kifayah. Kalau mampulah, kalau tak mampu, cukuplah fardu ain tu tuan-tuan ngajar je lah. Cuma kalau fardu ain ni biasanya nanti murid-murid tu nanti dia murid-murid ni tuan-tuan, bukan semua kita boleh jaga, bukan semua ada adab sebenarnya. Murid-murid ni kalau tuan-tuan ada fardu ain, nanti bila tuan-tuan ngajar, nanti murid tu pandang rendah kat tuan-tuan. Faham tak saya sebut? Sebab ada murid yang dia dah belajar lebih, nanti dia akan pandang rendah kat tuan-tuan. Jadi sebab itulah guru ni biar ilmu banyak sikit. Perlu sebagai seorang guru lah. Kalau macam fardu ain tu macam orang awam je kan. Jadi dapatkan fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah tu tak banyak sangat, tapi sekurang-kurangnya fardu kifayah.
Kalau ada ilmu yang lebih tinggi lagi yang kita tak tahu tu tak apa dah. Tapi sekurang-kurangnya fardu kifayah untuk membahaskan tolak syubhat lebih kurang, walaupun tak dapat tolak syubhat secara keseluruhan, dapat tolak syubhat lebih kurang, okey dah. Okey, jadi maka yang demikian itu fardu kifayah ya. Fardu kifayah juga, bukan fardu ain. Dan tiada dituntut akan orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat itu akan membanyakkan ilmu usuluddin. Jadi kata orang yang suluk iaitu orang yang menuju jalan akhirat, orang yang ambil tarekat, orang yang khaskan diri dia untuk apa? Untuk beramal je, dia tak perlu dah ambil fardu kifayah tu. Ini maksud dia bukan siapa masuk tarekat tak payah fardu kifayah, bukan. Ini maksudnya orang yang dia tak ada keperluan untuk mengajar. Tapi kalau dia nak jadi wali dia fardu kifayah. Sama ada fardu kifayah ada jalan ilmu yaqin ataupun ataupun ainul yaqin. Jadi yang dikatakan dekat sini ialah orang yang mula-mula nak suluk tu, orang yang perlu nak suluk tu, yang perlu dekat dia ialah fardu ain. Supaya apa fardu ain? Supaya bila dia bersuluk, natijah dia tu tak menyesatkan dia. Natijah tu ialah warid yang datang ketika dia berzikir tu tidak menyesatkan dia. Kalau tidak, kalau fardu ain pun tak ada, nanti dia tak tahu hakikat apa kesempurnaan Allah tu macam mana. Bila datang warid-warid yang ajaib, nanti dia bertukar akidah dia. Boleh tak orang tu mimpi Allah? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Kak apa tadi? Macam mana? Kak Aisyah cakap boleh tak boleh? Kak Zainab boleh? Sebab daripada mana Kak tahu boleh? Akak cakap okey. Kak Jalia? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab kita selalu bila macam kita beramal itu kita selalu bayang kita nampak macam Lintasan kita nampak Allah ke apa? Bukan nampak Allah lah. Kita tak boleh tengok Allah. Okey. Tapi boleh tak mimpi Allah tu? Kita mimpi tu kita bukanlah nampak Allah, tapi macam keajaiban ke macam tak, tuan-tuan mimpi, dalam mimpi tu cakap aku Allah. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? tak boleh lah. Itu adalah syaitan. Sebenarnya kalau Allah tu dia bukan berjisim atau Lepas tu, daripada mana aku dapat tu pahaman ni? kita tak kita. Kita lagi dah? Lagi lain jawapan? Syaitan boleh merupai Allah tapi tak boleh merupai Rasulullah. Ni perkataan betul. Dua orang ni. Mimpi Allah boleh. Harus mimpi Allah. Sebab memang bukan Allah. Faham tak? Sebab syaitan, dia boleh menyerupai Allah. Mengaku aku Allah, bolehnya menyerupai. Tapi syaitan tak boleh menyerupai Nabi Muhammad. Sebab tu, kalau jumpa Nabi Muhammad, dia betul lah Nabi Muhammad. Sebab tak ada lain dah. Tapi kalau jumpa Allah, memang bukan Allah lah jawapan dia. Kalau ada dalam mimpi tu kata Allah, ataupun macam Sayyidina Ali kata, dia kata aku melihat Tuhanku, Sayyidina Ali kata aku melihat Tuhanku seperti cantiknya Tuhanku tu seperti lelaki yang amrod. Lelaki amrod ni lelaki yang tak tumbuh, yang budak-budak lagi, umur 7-8 tahun tu yang tak tumbuh janggut, tak tumbuh misai lagi tu. Jadi Sayyidina Ali cakap macam tu, itu sebenarnya bukan dilihat Allah. Cuma itibarat yang didapat daripada mukasyafat tu, nak cakap cantik sampai tak boleh cakap, tapi sekadar apa je yang cantik, itu je lah yang ada. Jadi kalau yang cantik itu adalah cahaya lah. Kalau yang cantik itu adalah amrod lah. Boleh faham tak? Ni menunjukkan tuan-tuan mungkin tak ingat dalam kitab Sirrul Asrar tu, ataupun tuan-tuan tertidur ke, ataupun apa. Ni nasib baik ada 2 orang yang dapat jawab. Jadi nak tak tahu lah kena ulang balik saya tu Sirrul Asrar tu. Tak pun kena betul-betul ngaji balik dekat sana. Belum masuk lagi ni bab mimpi jumpa Allah tu. Dekat mana? Dekat masjid sujud. Jadi kena pergi kan tuan-tuan. Saya cakap ni supaya saya sebenarnya tuan-tuan nak lepaskan. Maksud saya nak tuan-tuan ajar. Kalau tuan-tuan tak firm benda yang saya ajar ni, sesat besok. Jadi nak kena ingat dapat semua. Tapi biasalah kalau terlupa tu biasalah. Jangan kecewa pula apa. Terlupa tu biasa. Kaji balik besok buat ni bukan kaji. Maksudnya kita boleh mimpi Allah. Harus benda tu berlaku. Harus berlaku. Tapi dah tentu bukan Allah. Dah tentu bukan Allah. Sebab itulah macam mana orang tu boleh menentukan bukan Allah? Jawapan dia ilmu fardu ain.
Sebab dalam suluk memang akan berlaku perkara tu. Sebab suluk ni dia membukakan hijab. Sama ada budak tu mempunyai base yang betul untuk dia dapat absorb apa yang dia dapat rasa tu, ataupun dia dapat base yang tak betul untuk dia absorb ke arah yang tak betul. Macam tu lah. Sama je macam ilmu betul ke tak betul? Ilmu agama betul ke tak betul? Betul, tapi dapat dekat ulama al-akhirah, dia bawa ilmu tu kepada akhirah. Dapat kepada ulama usul, digunakan ilmu tu kepada perkara-perkara kejahatan. Nampak tak? Jadi ilmu tu betul. Sama juga ketika orang tu berzikir, mukasyafat yang dia dapat tu betul. Tapi apa base yang dia ada? Base dia base akhirah ke base dunia. Kalau base akhirah dia akan dapat yang betul lah. Ini kait je dengan yang kita ngaji semalam tu. Saya kata ilmu ni satu bab, zikir tu satu bab. Jadi kalau ilmu tu kita belajar tapi tak zikir, kita akan celaka. Zikir tak ada ilmu, kita akan celaka. Dua-dua tu kena ada. Jadi dia kata orang yang masuk suluk tu, dia kata orang yang bersuluk, maksudnya orang yang menjalani jalan suluk ni, jalan sufi, dia tu tak perlu pun ilmu dia tak perlu membanyakkan ilmu usuluddin, dia kata. Tiada dituntut akan orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat yang akan membanyakkan ilmu usuluddin yang fardu kifayah. Ini pada pihak untuk melepaskan dia je. Tapi pada pihak untuk dia berdakwah, pada pihak untuk dia mengecap beberapa yang sedap-sedap daripada akaid, sebenarnya perlu fardu kifayah. Dan hanya yang dituntut akan mereka itu mengetahui fardu ain juga. Tapi dia kata hanya yang perlu saja yang dia mengetahui ialah fardu ain juga. Ini untuk dia selamat dalam perjalanan akidah dia. Maksudnya selamat dalam perjalanan suluk dia. Jadi fardu ain tu perlu. Dan dari kerana inilah kata Syekh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Siyarus Suluk. Kitab kita Siyarus Salikin. Kitab ni nama Siyarus Suluk. Wala yanbaghi lisalik an yatawaggal fi ilmi al-aqaid li'annahu la fa'idata lahu fihi bal ya'khudh minhu biqadri ma yahtaj ilayh. Dia kata wala yanbaghi, maka tiada sayugia lisalik bagi orang yang menjalani suluk an yatawaggal, bahawa dia bersibuk-sibuk fi ilmi al-aqaid, pada ilmu akidah, li'annahu la fa'idata fihi, kerana sesungguhnya tiada faedah baginya fihi, di dalam ilmu tu tadi, bal ya'khudh minhu, tetapi hendaklah dia mengambil daripada ilmu akidah tadi, biqadri ma yahtaj ilayh, dengan sekadar barang yang dia perlu kepadanya. Jadi maksudnya barang yang dia perlu kepadanya artinya fardu ain. Jadi bersibuk-sibuk, dia kata tak perlu bersibuk-sibuk, berartinya fardu kifayah. Yang sibuk-sibuk fardu kifayah tu tak perlu. Yang ma yahtaj ilaihi fardu ain tu perlu. Artinya dan tiada sayugia bagi orang yang salik yang menjalani jalan akhirat itu, bahawa membanyakkan di dalam ilmu aqaid, yakni usuluddin, kerana bahawasanya tiada memberi faedah di dalam membanyakkan akan yang demikian itu, tetapi mengambil ia daripada ilmu aqaid itu dengan sekira-kira yang muhtaj kepadanya. Yang muhtaj kepadanya maksudnya yang dia berhajat kepadanya, yang dia perlu, iaitu sekadar fardu ain itu juga. Okey, dia kata dekat sini macam ni ya. Orang yang menjalani tasawuf, maksudnya orang yang benar-benar nak menuju pada Allah, kalaulah umur dia dah pendek, macam yang saya bagi pada tuan-tuan ni, yang macam tuan-tuan umur tua dah kan, dah tua ni, biasanya satu saya, yang tua-tua tu saya suluk kan. Tapi cuma saya tengoklah sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tua-tua, tuan-tuan suluk dan tuan-tuan disiplin macam Cik Ani, memang boleh masuklah suluk lagi. Tapi kalau tuan-tuan tengah suluk pun tuan-tuan mesej kat sosial, tuan-tuan mesej sana sini, itu dah macam tak boleh suluk dah lah tu. Itu maksudnya tuan-tuan buat je lah kat rumah. Besok waktu musim suluk, tuan-tuan duduk je kat rumah, tak payah masuk suluk. Lepas tu saya bagi kalau saya bagi mata pelajaran, buat mata pelajaran, buat zikir, lepas tu waktu Jumaat datang je lah. Sebab kalau macam ni jadi payah. Sebab nanti ada suasana tak elok dalam suluk tapi main telefon. Atas katil tengok telefon lagi macam tu. Saya tak macam mana ni cakap, saya tak pakai. Saya pun tak tahulah macam mana. Okey. Saya sebenarnya ada banyaklah kecewa saya banyak sebenarnya kecewa saya. Saya dulu waktu suluk yang pertama dulu dengan budak-budak tu, dengan Azmi punya batch tu, Maman tu Facebook dia uninstall. WhatsApp dia uninstall. Bukannya dia off telefon, dia uninstall. Jadi nak sebutnya apa,
Itulah kadang-kadang mungkin sebab suluk ni dah lama, bila dia cakap lama orang pun dah tahu dah. Mula-mula dulu okey. Tapi budak-budak ni memang okey lah. Azmi tu semua okey tu. Saya sebenarnya harap itulah siapa yang ambil guru tu kadang-kadang bagi benda dah mahal lah. Tapi kalau siapa yang rasa bahagalah. Kalau rasa macam tak bahagia memang buang untuk sampah je lah. Okey, jadi dia kata dekat sini saya nak sebut fokus kita ya. Kena fokus tak saya cakap ni. Masalah ni ialah masalah kadang-kadang orang alim dia tak faham. Sebab tu orang alim dia kata bila dia tengok orang tarekat, bodohnya orang tarekat ni bila tanya itu tak pandai, tanya ni tak pandai, tanya ni tak jawab. Orang tarekat tu dia ambil sekadar hajat. Tuan-tuan faham tak ni? Dia ambil sekadar fardu ain. Ni nak cakapnya pada kalau orang tarekat yang murid-murid lah biasanya. Sebab guru tarekat tu biasanya dia akan mengambil bai'ah daripada siapa-siapa juga. Maksudnya apa? Maksudnya bila siapa-siapa je nak kembali kepada Allah daripada kaki tonggang agak, daripada dadah, daripada orang kafir, nak masuk Islam, lepas tu dibai'ahkan jadi murid dia yang khas. Orang tu datang, memanglah ilmu pun tak ada. Lepas tu bila dia duduk dalam jemaah, memanglah nampak macam jemaah tu bodoh sebab orang dadah ramai, orang itu ramai. Nampak faham tak saya sebut ni? Suatu Syekh Nazim tipu hari, Syekh Nazim kan waktu dia berzikir, perempuan tu pakai seluar jin pendek dengan bra je dia pakai. Kalau kita tengok majlis zikir apa ni? Ni majlis zikir ke majlis tari bogel? Tapi sebab nak menjinakkan orang kafir tadi tu, terpaksa lah. Tapi itu dekat luar, bukan kat dalam majlis zikir. Kalau dalam majlis zikir tak boleh lah. Kat luar dia buat zikir. Syekh Nazim ni kan dia jalan-jalan. Kan kadang-kadang dia pergi zoo ramai-ramai. Lepas tu sampai waktu Zuhur, dia pun sembahyang tengah-tengah zoo tu. Itu jangan dibuat kerja macam tu tuan-tuan. Itu dia nak buat tu terpulang pada dia lah. Tapi kita jangan buat kerja macam tu. Sebab benda tu setengah daripada sukutul murwah. Setengah daripada perkara menjatuhkan maruah. Dia buat tu mungkin dia ada nampak sesiapa yang dia nak tangkap, sesiapa yang dia nak masukkan Islam, satu dia buat. Dia berdakwah dekat negeri orang kafir, negeri kita negeri orang Islam. Jadi lainlah cerita dia. Jadi apa yang dia buat tu cerita lain. Cuma saya nak sebut sebab itulah bila guru tu nampak orang ni kaki dadah, orang ni kaki arak, orang ni kaki zina, dia dah taubatkan. Orang ni dia ajar fardu ain supaya selamat untuk mati. Jadi bila datang orang-orang alim pula, datang jemaah tarekat, dia tengok apa ni tak dapat jawab, ini istilah tak dapat jawab, ini istilah tak dapat jawab. Dia tak tahu yang sebenarnya yang kita cakap ni ikut agama. Agama cakap untuk orang yang nak berjalan, nak menuju pada Allah saja, dia perlu fardu ain sahaja. Dia perlu fardu ain saja. Dia tak perlu tanya segala istilah yang lebih itu. Bukan tinggi pun istilah tu. Kalau sekadar tanya apa itu zat, apa itu sifat, itu bukan tinggi pun istilah tu. Cuma dia fardu kifayah yang tak perlu kepada orang yang nak tumpu, nak cepat jalan. Nak cepat jalan ni maksudnya nak beramal jalan. Boleh faham tak saya sebut ni? Jadi fokus kat situ. Jadi kadang-kadang yang menyebabkan orang tu kenapa dia berbahas, sebab sebenarnya dia tak bersibuk dengan ilmu tasawuf. Sebab tu hati dia busuk, asyik nak kata orang lain bodoh. Asyik nak kata orang lain tak lepas fardu ain. Sedangkan ilmu yang dia cakap tu bukan fardu ain. Dia boleh tak faham? Jadi sebab tu saya katakan kita ni sebab tu lah kena belajar kitab supaya tahu bila kita datang jemaah ni, kita tahu jemaah ni kenapa budak dia tak, kenapa murid dia, kenapa jemaah dia tak pun sampai kepada fardu kifayah. Jawapan dia ada sebab dia. Macam itulah ada sebab dia. Tapi saya secara umum, saya punya murid-murid, tak kira lah tuan-tuan muda ke, tuan-tuan tua ke, saya nak je tuan-tuan faham fardu kifayah tu. Melainkan kalau saya dah desak tak boleh pergi, tak apalah, pakailah yang fardu ain tu. Tapi siapa-siapa yang boleh pergi dengan fardu kifayah tu, saya nak tuan-tuan ngajar. Saya nak tuan-tuan, sebenarnya kalau ngajar, kalau tuan-tuan nampak apa pandangan Allah kepada orang yang mengajar, mesti tuan-tuan nak ngajar. Sebab Allah sayang semua orang. Lepas tu Allah sayang semua orang. Siapa yang nak menyelamatkan tu? Yang nak menyelamatkan tu siapa yang Allah jadikan khalifah lah. Siapa yang jadikan khalifah? Iaitu kita lah, manusia. Sekarang kita sediakan tak diri kita tu sebagai orang yang nak boleh ajak orang. Jadi kalau nak sediakan diri, ilmu kena banyak. Jadi kalau kita dapat tamatkan orang, Nabi kata satu orang yang dapat kau beri hidayah itu lebih berharga daripada unta yang merah. Unta yang merah tu maksudnya harga dia lebih besar, maksudnya lagi bagus daripada kau dapat unta merah. Unta merah tu kalau zaman sekarang ni Ferrari lah, bukan sebab warna dia merah, tapi sebab harga dia tu. Kenderaan yang paling nombor satu. Unta merah tu. Okey, jadi itulah yang saya nak suruh tuan-tuan fokus ni, ialah supaya tuan-tuan nampak kenapa kadang-kadang guru tu bagi ilmu tu rendah aja. Sebab dia nak bawa orang tu, nak cepat bawa. Jadi ada beberapa orang yang kita rasa tak perlu dia tu nak mengajar, tak perlu dia nak apa? Tak perlu dia nak sibuk-sibuk umur dia, kita bagi ilmu supaya jalan terus. Sebab tujuan guru tu ialah supaya jalan terus.
Kalau nak jalan lah, kalau tak nak jalan, kalau nak sibuk-sibuk lagi dengan dunia, tu tak adalah. Adapun qadar yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fikih pula. Okey, sekarang dah ilmu fikih dah. Tadi ilmu akidah, jangan lalaikan. Itu maka itu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia itu akan fardu taharah. Apa yang fardu taharah? Maksudnya apa yang fardu yang nak mengesahkan ya. Dia tak tahu sunat pun tak apa. Sebab sunat bukan pada masalah sah batal, nampak tak? Yang dia kena tahu fardu. Fardu taharah dan fardu sembahyang dan puasa, fardu puasa juga, dan memberi zakat jika ia mempunyai nisab zakat. Maksudnya dia perlu belajar zakat kalau dia tu ada binatang ke, ada buah ke, ataupun ada pendapatan ke, ada harta, ada emas ke, perlu tahu. Kalau kita banyak emas yang tak pakai tinggal kat rumah tu, itu perlu belajar tentang zakat. Kalau kita ada binatang-binatang ternak yang perlu bayar zakat, contoh kambing, contoh lembu, contoh unta ke, perlu tahu berapa nak kena, dia perlu belajar tentang zakat. Tapi kalau dia tak ada nisab, tak perlu belajar zakat. Belajar apa yang dia perlu, iaitu macam mana bersuci, macam mana sembahyang, macam mana puasa. Kemudian dan naik haji jika ia kuasa. Dia kena belajar naik haji. Bila wajib belajar naik haji? Kalau kuasa, maksudnya kalau dia dah ada duit yang untuk dia nak pergi. Luas. Jadi jika kuasa ia akan dia, dan demikian lagi mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu. Jadi dia kena tahu apa yang fardu, kemudian apa yang membatalkan itu. Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fikih yang lebih daripada demikian itu, iaitu fardu kifayah. Bariskan tu. Lebih daripada mengetahui fardu tadi, lebih daripada mengetahui perkara yang batal itu adalah fardu kifayah. Tiada dituntut bagi orang yang salik itu membanyakkan ilmu fikih yang fardu kifayah itu. Maka tiada dituntut, maksudnya tak berdosa. Tiada dituntut bagi orang salik itu melebihkan ilmu fikih yang lebih daripada mengetahui sah dan batal tu ni. Dan kerana inilah kata Imam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia dengan katanya wasuddal muta'allimu an yashtaghila bi fardil kifayatin qabla al-firaghi min fardil aini. Dia kata wasuddal muta'allim, dan disumbatkan akan orang yang belajar. Sudda tu disumbatkan ataupun dihalang. Sudda tu. Jangan baca terjemah dulu, saya terjemah sini dulu sebab terjemah dia tu dia lain sikit cara dia terjemah. Wasuddal muta'allimu, dan disumbatkan, maksudnya dan dihalangkan orang yang belajar daripada yashtaghila bi fardil kifayah, bahawa dia tu bersibuk-sibuk dengan fardu kifayah qabla al-firaq. Nampak? Sebelum selesai min fardu ain. Nampak? Sebelum orang penuntut ilmu tadi tu selesai fardu ain. Jadi sebab itulah kadang-kadang dalam perguruan tu dia jalan lambat sikit, sebab guru tu tengah nak baca murid-murid dia tu dah boleh ke belum untuk nak masuk fardu kifayah, sebab nak selesaikan fardu ain dulu. Sekarang baru kita masuk terjemah dia. Artinya sayugia bagi orang yang mengajar ilmu. Nampak tak? Tadi dia kata yang belajar kan? Muta'allim tu belajar tu. Dia kata sayugia bagi orang yang mengajar ilmu itu bahawa menegahkan, ni yang menyumbatkan tadi, bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar. Nampak tak? Jadi maksudnya guru dia kena halang murid tu daripada pergi mengaji benda yang fardu kifayah sebelum belajar ilmu itu. Orang yang belajar ilmu itu daripada masyghul dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain. Jadi guru tu sebab tu heboh orang dekat dalam masjid tu ngajar, cakap jangan belajar fardu kifayah, belajar fardu ain dahulu. Tapi apa? Jadi kat situ je lah yang saya kecewa tu, sebab dekat masjid saya tengok memang kalau nak buka kitab macam kitab ketawa, kitab cerita boleh dah. Musfuriyah boleh buka kat masjid. Musfuriyah, tafsir, hadis boleh buka kat masjid, sebab semua tu boleh goreng.
Tapi kalau kita tak nak goreng, kita nak ajar orang kat masjid tak boleh. Kat masjid dengan surau tak ada orang nak belajar. Saya satulah setiap kali saya masuk kereta, saya kata, ya Allah terima kasih nak bagi zawiyah, saya kata. Masyrul tu bersibuk-sibuk. Tapi itulah masa macam itulah, melainkan dapat sepakat. Saya pernah dengar cerita surah Haji Ismail dulu waktu Imam Radi, Ustaz Radi jadi imam sana. Ustaz Radi tune orang sana tu supaya sembahyang maghrib, lepas tu mengaji, lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak sambung. Jadi siapa nak balik, baliklah. Siapa nak belajar, sambung terus. Kadang-kadang boleh buat macam tu. Tapi tak tahulah orang masjid, kadang-kadang orang masjid orang surau ke bagi ke tak bagi ke, sebab bil kan kita pakai elektrik. Benda-benda macam tu semua kita yang nak belajar ni kena fikir. Tapi sebenarnya tempat yang paling bagus ialah masjid dan surau lah sebenarnya, sebab itu tempat masyarakat. Kalau zawiyah ni orang lain susah nak datang. Tapi kadang-kadang kalau kita fikir, sebenarnya siapa yang nak datang memang akan datang zawiyah. Sebab kalau kat masjid pun dah terbuka macam tu pun tak ada, datang nak ngaji. Jadi zawiyah ni lagi dah tak ada. Jadi siapa yang nak belajar memang dia akan datang lah. Siapa yang tak nak tu memang tak akan datang. Walaupun kat masjid pun dia tak akan datang. Jadi nak mencetak orang dekat masjid tu memang tak boleh sebenarnya. Sebab itulah saya selalu cakap, tuan-tuan belajarlah sampai boleh ngajar. Saya nakkan hasil tu ada daripada zawiyah ni. Ni sementara Allah bagikan. Ni pun alhamdulillah rabbil alamin, makcik Umi Yah. Makcik Yah tu dia kata boleh sambung kan. Ni tak tahu lagi ni sebab belum sampai bulan 3 lagi. Tapi dia kata boleh sambung tu alhamdulillah lah. Saya harap boleh sambung lah. Ni dah pasang banyak ikon dah ni. Okey, dia kata sebelum selesai menuntut ilmu fardu ain yang 3 perkara itu, iaitu ilmu tauhid dan ilmu syariat dan ilmu batin. Jadi maksudnya ilmu tauhid, akidah pun kena belajar, fiqh pun kena belajar, batin pun kena belajar. Ilmu batin ni maksudnya ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Jadi itu semua fardu ain dia. Adapun qadar yang wajib fardu ain menuntut ilmu batin, iaitu ilmu batin itu ilmu tasawuf ya. Yakni ilmu tasawuf iaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat yang kecelaan seperti ujub dan riak dan hasad dan takabbur dan barang sebagainya, daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang. Bicaranya itu di dalam kitab ini insya-Allah taala pada bicara muhlikat. Okey. Jadi dia kata dan demikian lagi wajib fardu ain itu berperangai. Bariskan berperangai. Dia tak kata wajib fardu ain itu mengetahui perangai. Dia kata wajib fardu ain itu berperangai. Kalau berperangai ni apa? Dia mengetahui ke dia apa? Dia mengetahui ke dia dah apply dah? Dia dah apply dah ni. Nampak tak? Dia kata wajib fardu ain itu berperangai dengan segala sifat yang kepujian seperti zuhud dan wara' dan ikhlas, dan tawadhu' dan sabar dan syukur dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang bicaranya itu dalam kitab ini pada bicara munjiat insya-Allah taala. Dan memadalah fardu ain ilmu tasawuf itu mengetahui akan barang yang di dalam kitab. Okey, bariskan mengetahui akan barang yang di dalam kitab ini dan barang yang di dalam Minhajul Abidin. Seperti yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Muhyiddin Nufus As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitabnya yang bernama Durrus Thamin. Nampak tu? Durrus Thamin fi bayanil muhim min ilmiddin. Okey. Dan dengan katanya walitahsil hadhil qadar yakfi al-amal bi kitab Minhaj al-Abidin wa tafsil hadzal alim laisa fardh ain. Dia kata bagi menghasilkan fardu ain itu, bagi menghasilkan ini qadar fardu ain itu, yakfil amalu, memadalah oleh beramal bi kitab Minhajul Abidin, memadalah beramal dengan kitab Minhajul Abidin, wa tafsilu hadzal alim, dan adapun tafsil ilmu ini, maksudnya yang lebih tinggi daripada itu lagi ataupun yang lebih atas lagi perbahasan dia,
laisa fardhu ain. Tiadalah ia tu fardu ain. Artinya menghasilkan pada ilmu tasawuf yang fardu ain ini memadalah dengan mengamalkan yang di dalam bariskan tu, dengan mengamalkan yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan perceraiannya bicara ilmu yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu bukannya fardu ain, hanya senya fardu kifayah juga. Jadi kata Al-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus, Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus dia kata menghasilkan fardu ain tu memadalah seseorang tu mengetahui perkara yang ada dalam Minhajul Abidin. Lepas tu bawah tu dia kata mengamalkan akan apa yang berada dalam Minhajul Abidin. Dekat atas tadi pun dia kata bersifat, mengamalkan dah. Okey. Dekat sini saya nak jawab satu soalan yang biasa orang tanya tentang tarekat. Okey, tuan-tuan tengok tadi dekat masalah akidah dia kata kena ketahui akidah pada masalah ketuhanan Rasul kan. Okey, kena ketahui fiqh pada masalah sah batal. Lepas tu kena ketahui pada masalah tasawuf juga, pada masalah hati, sebenarnya pada masalah sah batal hati juga. Okey, dekat dalam tu ketika kita kata kita nak mengetahui tentang fiqh, tahu sah batal fiqh, kita pakai mazhab ke tak pakai? Pakai. Sebab kalau tak pakai mazhab, nanti kentut pun tak batal sembahyang. Kentut pun tak batal sembahyang. Kentut pun tak batal wuduk, kentut pun tak batal. Nampak tak? Jadi kalau dekat fiqh tu untuk mengetahui sah batal dengan mazhab, dekat tasawuf pun kena tahu sah batal pakai mazhab. Jadi bila fardu ain tu terkait dia dengan mazhab, maka fardu ain jugalah ilmu tarekat. Sebab dalam tarekat dia dalam mazhab, dalam tarekat tu adalah mazhab dalam sufi. Jadi dalam tarekat dia akan sebut dalam mazhab, dalam tarekat Ahmadiyah, tahlil sebut la ilaha illallah, jalan dia lah lain. Dalam Syahrawardi, tahlil la ilaha illallah, jalan dia lain. Hati tu kan, hati tu jalan dia lain. Dalam Naqsyabandi, hati tu jalan dia dah lain. Jadi kalau kita nak mengetahui, nak mengendali hati tu, kita perlu masuk dalam satu-satu mazhab dalam fikih ataupun dalam sufi. Kalau hati masalah kesufian itu tarekat dia. Jadi perlu masuk, carilah mana-mana Qadiriyah ke Ahmadiyah ke, yang penting kena masuk. Pilih guru yang kita cinta. Jangan pilih guru yang semua mentang-mentang kita duduk dekat satu tempat tu nama puncak alam, lepas tu ada syekh situ, kita pun main ambil dengan syekh tu. Tengok dulu. Kalau kita tak boleh cinta dia, jangan ambil. Memang dia tak boleh jadi guru. Carilah guru yang lain. Kalau kat situ syekh tu muda je nampak, ini muda lagi ni, banyak tak tahu lagi ni, carilah syekh yang tua. Saya suka nak sebut kat tuan-tuan, ramai sebenarnya yang datang saya minta bai'ah, saya suruh pergi tempat lain dulu. Sebab kadang-kadang orang yang datang tu kita tak nampak lagi kesungguhan dia. Saya boleh bagi contoh ni lah, siapa yang sebenarnya ramai sebenarnya, tapi tapi tuan-tuan pun puan-puan pun tak tahu. Hasif yang paling baru datang ni. Hasif tu dia minta saya setahun. Saya suruh dia tunggu dulu. Sebab saya tak nampak lagi kesungguhan dia tu. Sampailah banyak kali dia cakap, barulah boleh. Tapi kalau ada kawan tu nak ambil bai'ah, tempoh hari ada budak belakang tu, Kak Zarina pula tahan dia. Kak Zarina patutnya jangan tahan dia. Kalau dia Kak Zarina ada belakang. Jangan sedih pula saya cakap ni. Patutnya jangan tahan dia, biar je kena sampaikan kepada saya. Biar saya yang tengok. Jangan Kak Zarina pula tahan dia. Sebab budak tu memang boleh pergi, saya tengok. Budak tu memang boleh pergi. Jadi kesudahnya saya bai'ah jugalah budak tu. Nasib baik sempat. Okey, jadi macam tu. Jadi yang penting kita ada mazhab dalam tasawuf, mesti ada mazhab dalam akidah, mesti ada mazhab dalam fikih. Cuma ikut yang mana, ikut siapa yang kita cinta. Sebab kalau kita tak cinta, kita takkan ikut cakap dia. Nanti dia cakap jangan main telefon, kita main telefon. Kita cakap ni jangan. Kalau kita minat kita minat ulama sana ulama sini, yang siapa yang kita selalu post tu, ikut je lah dia. Dengan syarat dia tu ada ijazatul irsyad. Jadi itulah jawapan kalau orang bertanya fardu ain. Dan boleh juga tuan-tuan singgungkan jawapan tu, jawapan daripada Syekh Ahmad Kiftaro. Syekh Ahmad Kiftaro ialah Grand Mufti Syria. Dia mursyid tarekat Naqsyabandi juga. Dia pun dapat silsilah Naqsyabandi dan dia mursyid tarekat Naqsyabandi, dapat ijazah irsyad. Orang tanya kepada dia, apa hukum ambil tarekat ni? Dia pun ketawa. Lepas tu dia kata hukum ambil tarekat ni ialah sama macam hukum tanam pokok. Kalau nak pokok durian, tanam benih
Durian. Jadi kalau nak pokok durian, jangan tanam serai. Jadi hukum dia apa? Wajib lah jawapan dia. Akhir sekali barulah Syekh Ahmad Kiftaru cakap, hukum dia ialah sama macam hukum menuntut ilmu. Allah kata, Nabi kata, talabul ilmi faridatun. Tarikat tu ialah ilmu. Jadi faridatun wajib. Bila dia tu nak mengesahkan sah dan batal, dia jadi fardu ain. Bila dia tu ilmu tarikat tu bila dia tu nak membawa kita kepada kecintaan, itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Maksudnya orang nak ambil tarikat, dia ambil tarikat dan lepas fardu ain untuk mengenal macam mana nak mengendali nafsu dia, itu fardu ain. Lebih pada tu, musyahadah, muraqabah, itu semua fardu kifayah. Sebab tu kalau tuan-tuan tak boleh bawa, saya tinggalkan tuan-tuan dekat zikir. Maksudnya saya bagi tuan-tuan ijazah zikir, sampai mana tuan-tuan zikir sampai situ je lah. Tapi kalau tuan-tuan memang saya tengok adab tinggi, boleh pergi lagi, itu boleh pergilah sampai musyahadah. Macam tu lah. Tuan-tuan dengarkan je kuliah saya tak nak nanti kuliah berjalan tuan-tuan hanyut je semua. Ataupun tuan-tuan datang ni seronok-seronok je datang sebabkan berkawan-kawan kan. Tak adalah salahnya berkawan je sebenarnya. Duduk dalam kuliah ni, cuma saya ingatkan supaya fokus tu sebab masa berjalan. Lepas tu kita pun alhamdulillah rabbil alamin, kita pun mungkin dapat extend kita punya sewa ni. Tapi satu hari besok tetap akan tak ada zawiyah ni. Sebab kita ni semua makhluk. Kita ni akan binasa. Mungkin saya mati ke, mungkin tuan-tuan mati ke, mungkin zawiyah ni pula mati. Kalau zawiyah ni mati, tak adalah lagi besok. Jadi nak sebutnya sementara ada tu kejar masa. Sebab tu saya selalu sebut fokus, saya sebut tu. Jadi satu saya kata yang datang secara fizikal ni ambil istifadah betul-betul. Ambil istifadah betul-betul. Tetapi ke situ betul? Betul kan? Tetapi sayogia bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu bahawa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah. Bariskan tu. Siapa yang nak kemenangan dalam ilmu akhirat, dia mesti ada ilmu tasawuf tu fardu kifayah. Itu sebabnya guru-guru tu bagi mata pelajaran tu naik wukuf qalbi. Wukuf qalbi tu dah tempat untuk berperasaan sebenarnya. Wukuf qalbi tu. Zikir tu ialah untuk mengendalikan. Sebab tu saya kata, zikir, bila saya bagi zikir tu jangan yang yok macam puasa yang yok, puasa puasa yang tak jadi. Jadi zikir tu jangan zikir yang yok pula. Zikir main-main je zikir. Kalau tuan-tuan saya nak sebut zikir ni, nak tahu dia jadi tak jadi, dia duduk lama. Kalau tuan-tuan duduk sejam 2 jam tu belum ada apa-apa lagi tu. Cuma memang saya cakap duduk sejam, duduk 2 jam, duduk 3 jam, lepas tu duduk 5 jam. Jadi nak cakapnya benda zikir tu jangan duduk sekejap je. Kalau duduk sekejap tu tuan-tuan buat sejam setengah, tuan-tuan habis sejam setengah tuan-tuan dapat 15,000 ke, tak apalah. Tapi kalau sejam setengah dapat 70,000, itu dah something. Itu dah luar biasa, itu dah pelik dah tu. Itu dah jadi pemalas nanti. Jadi nak dapat 70,000 tu paling tidak 4 jam atau 5 jam. Jadi tengok tuan-tuan duduk tu berapa jam. Itu kalau tuan-tuan duduk sekali. Kalau tuan-tuan duduk asing-asing, maksudnya buat 5,000, 10,000, dia lambatlah lagi siap. Tapi sabar je lah. Jadi yang satu lagi, jangan kejar bilangan tu. Dia kalau tuan-tuan kejar bilangan, lepas tu tuan-tuan kejar hasil, itulah saya nampak dah dekat muka tu tawar. Kalau kejar tu apa? Kalau kejar tu Allah, tuan-tuan boleh tengok muka Ustaz Aikal. Kalau kejar tu Allah, tengoklah muka dia. Sebab kita zikir tu menghasilkan takut. Jadi zikir tu bukan menghasilkan, saya berjaya buat 70,000 selesai dan dapat medal ke apa benda. Benda bukan gitu. Berzikir habiskan 70,000 tu belum jadi apa-apa lagi. Entah Allah terima, entah tidak. Jadi nak tengok benda tu, tengok perangai kita macam mana. Tengok dekat mana Allah letakkan kita. Macam Ani ni sebenarnya saya pun macam luar sangkaan juga sebenarnya.
Luar sangkaan juga. Walaupun ada jugalah, adalah juga salah-salah tu ada. Sebab saya kan tengok je kamera tu semua. Adalah, tapi boleh tahan lah. Tapi boleh tahan lah. Okey, dia kata membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah itu bersalahan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf. Dia kata bagi orang yang nak berjaya tasawuf, nak jalan saja, dia eloknya yang lain tu semua fardu ain, tasawuf je fardu kifayah. Ini orang yang nak jalan je, bukan orang yang nak jadi guru. Kalau nak jadi guru semua kena fardu kifayah. Semua kena fardu kifayah. Jadi dia kata fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf. Dia kata bersalahan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf, maka iaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia itu. Jadi maksudnya yang lain tu fardu kifayah pada fikah dan fardu kifayah pada akidah tak apa. Tak perlu. Ini sesuai untuk siapa yang jadi murid umur dah tinggi. Tak perlu saya bimbang-bimbangkan pasal masalah fardu kifayah. Contohnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu tu siapa yang umur tinggi macam Pakcik Izzah boleh rehat, Pakcik Izzah ataupun sesiapa lah. Sesiapa yang ni boleh rehat, tumpukan pada apa? Pada zikir. Sebab kita masa umur tak panjang. Dan dari kerana inilah kata Ibnu Ibad radhiyallahu taala anhu di dalam Syarah Hikam dengan katanya wa hadhihi hiyal ulum allati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umruh. Nampak tu? Inilah saya selalu cakap sebenarnya. Umruhu at-tawil wala yaqna' minha bikathirin wala biqalil. وما سوى هذه العلوم قد لا يحتاج إليها وربما أضر بصاحبه. Nampak tu? ومداومته عليها أضر بصاحبه مداومته عليها. Dia kata, saya baca yang Arab tu dulu ya. وهذه هي العلوم التي ينبغي للإنسان. Dan inilah dia segala ilmu-ilmu yang sayugianya bagi manusia an yastaghriqa fiha umruh, yang mestilah dia mengkaramkan di dalamnya oleh umur dia. Umur dia kena mengkaramkan dalam ilmu-ilmu ni. Umur dia kena karamkan dalam ilmu-ilmu ni. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Umur dia kena karamkan dalam ilmu-ilmu ni. Ini sebab apa saya cakap ni, tuan-tuan besok semakin kita umur makin panjang tuan-tuan, makin lama makin naik. Saya cakap ni sebab akan sampai satu masa besok kita pun umur dah tinggi. Besok kita tertipu dengan anak kita tertipu dengan cucu kita. Percayalah saya cakap. Besok kita akan tertipu dengan anak kita akan tertipu dengan cucu kita. Yang biasa tertipu dengan anak ialah orang yang bayi-bayi macam saya ni. Kalau ada anak umur 10, 12, 15 tahun, kita akan tertipu dengan anak kita. Maksud saya, anak tu, kita sayang sangat anak tu sampai agama kita tinggal je. Lepas tu bila kita dah umur 70, dah umur 80, besok kita umur 60 ke kita dah ada cucu, ataupun 50 ke kita dah cucu, nanti kan sayang sangat kat cucu tu buat apa pun kita biar je. Sebab apa? Sebab dia tidak mengharamkan ilmu umur dia dengan ilmu ni. Kalau dikaramkan dengan ilmu ni, dia akan nampak mana betul mana salah. Jadi dia akan tegur. Tapi kalau biasanya orang yang sampai umur macam ni dia takkan tegur dah. Sebab apa? Sebab waktu muda dulu tak karam dengan ilmu ni. Bila tak karam dengan ilmu ni, apa yang berlaku depan mata dibiar. Tu saya kata benda ni kena satu saya ulang banyak kali ni. Ilmu ni kena karamkan umur. Dia kata umurnya yang panjang kena karamkan. Umruhu at-tawil, tawil tu panjang, umur dia yang panjang kena karamkan dalam ilmu ni. Wala yaqna' minha bikathir, maka jangan dia memada dengan ilmu ni walaupun dah banyak dia dapat. Jangan kata dah banyak cukuplah takat ni. Jangan macam tu. Wala biqalil, kalau sedikit pun jangan kata cukuplah aku dah dapat sikit ni, cukuplah ilmu tu, jangan macam tu. Jadi terus karamkan ilmu, terus karamkan diri dalam karamkan umur dalam ilmu ni. Wa ma siwa hadhil ulum, dan barang yang selain daripada ini ilmu, qad la yahtaj ilaiha, kadang-kadang tiada berhajat ia kepadanya. Maksudnya ilmu yang dia nak kena karamkan tu ialah akidah, fiqh, tasawuf. Bahkan tasawuf tu dengan lebih lagi lah. Jadi akidah tu bila ada je pengajian akidah, guru membaca, pergi belajar. Ada je pengajian fikih, guru membaca, pergi belajar. Bila ada je majlis tasawuf, pergi belajar. Walaupun dah ada sedikit, pergi belajar. Walaupun dah ada banyak, pergi belajar. Jangan la yaqna' bi katsir wala bi qalil. Jangan dia rasa memada walaupun dia dah ada banyak, jangan dia rasa memada walaupun dia ada sikit. Wa rubbama adar. Dia kata qad la yahtaj ilaiha,
Dia kata selain daripada ilmu ni, kadang-kadang dia tidak berhajat kepadanya. Warubbama, kadang-kadang lagi. Adarra bi sahibati mudawamatuh, merosakkan orang yang belajar tu oleh mudawamah dengan alaiha. Mudawamah atau ilmu tu. Ilmu fardu kifayah yang lain, kadang-kadang bila orang tu selalu belajar, kesudahannya merosakkan diri sendiri. Kesudahannya merosakkan diri sendiri. Seperti mana yang berlaku di Koroslah. Selangor jelas tuan-tuan boleh tengok sendiri. Artinya bermula segala ilmu ini, yakni tasawuf ini, iaitulah ilmu yang sayugianya bagi manusia itu bahawa mengaramkan atau mengkaramkan ia di dalam menuntut akan dia oleh umurnya yang lanjut itu, yakni dihabiskannya umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, dan jangan memada daripadanya dengan banyak dan jangan memada dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkadang tiada muhtaj, tiada berhajat kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia dengan orang yang mengekali atas menuntut akan dia. Okey. Musannif cakap dekat sini dia menkhaskan ilmu tasawuf. Cuma saya tadi sebut semua ilmu yang saya katakan tadi itu ialah semua ilmu yang fardu ain tu, tetapi dibaca berulang-ulang. Sebab walaupun kita dah baca sekali, nanti lupa. Jadi sebab itulah jangan kita rasa saya dah khatam dah, jangan. Nanti tak ingat. Jadi bila dah belajar pun belajar lagi akidah, belajar lagi fikih, belajar lagi. Kalau dapat daripada segala buah dia, insya-Allah bagus. Insya-Allah kalau dapat daripada tangan mursyid, insya-Allah bagus. Tapi kalau dapat daripada tangan alim, insya-Allah tak bagus. Sebab dapat daripada tangan alim yang fardu kifayah tu kalau kita dapat daripada tangan seorang alim, fardu kifayah tu akan menjatuhkan akan mendatangkan permusuhan. Tapi kalau fardu kifayah tu kita dapatkan daripada tangan seorang mursyid, fardu kifayah tu akan mendatangkan apa? Persatuan. Saya bagi contoh satu. Ketika tuan-tuan mengenal masalah mutahayyirah tu, kalau tuan-tuan dapat daripada tangan orang yang alim, dia akan sebut inilah bahana, inilah bencana, inilah sebab orang tidak mencatat akan haid dia dan dia tidak belajar ilmu fardu ain. Tapi kalau tuan-tuan dapat daripada ahli mursyid yang tahu juga pada masalah ni, dia akan cakap ini mutahayyirah ni bukan saja mutahayyirah ni betul memang bencana, tapi dia tak kata mutahayyirah tu hanya untuk membengongkan diri dia sendiri, tapi sebenarnya bengong ulama macam mana nak selamatkan dia. Bukan bengong ulama macam mana nak betulkan masalah dia. Betul, ulama bengong juga, susah membingungkan ulama macam mana nak menyelesaikan masalah dia. Tapi sebenarnya kenapa ulama bingung pada masalah nak menyelesaikan masalah dia? Sebab macam mana nak bawa dia kepada Allah. Sebab orang mutahayyirah tak boleh buat amal sunat. Sedangkan amal sunat tu yang menyebabkan naik tu. Jadi itu yang membingungkan ulama. Kenapa ulama bingung? Sebab takut dia tak balik. Kalau amal sikit, hati tawar. Amal banyak belum tentu pekat. Dengar betul ya? Amal banyak belum tentu pekat. Cara nak pekat ialah amal banyak. Tapi amal banyak belum tentu pekat. Kalau amal sikit, hati tawar. Besok kalau nak mati dengan hati tawar, macam mana? Jadi sebab tu saya katakan kalau dah belajar aja banyak-banyak, kalau dapat daripada tangan mursyid, insya-Allah jelas. Tapi kalau dapat daripada tangan alim, biasanya akan jauh. Saya dapatkan perkara ni sebab saya sempat berguru dengan Ayah Wahab. Tu saya selalu nak sebut. Saya berguru dengan Ayah Wahab tu, Ayah Wahab tu umur 81 tahun. Ayah Wahab tu umur 81 tahun. Tujuan saya cakap ni ialah supaya tuan-tuan nampak benda yang saya dapat daripada dia tu bukan benda kecil. Dan saya tak pernah dapatkan daripada mulut orang alim yang lain. Itu sebabnya saya tahu macam mana perjalanan ni, macam mana cara orang sufi, macam mana cara ulama sebenar memandang. Bukan sekadar memandang, itulah kau tak belajar, itulah kau begini, itulah kau begini. Walaupun benda tu betul juga, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih penting, iaitu mengajak orang kembali. Sebab tu saya kata penting sebenarnya berguru dengan mursyid ni penting sebenarnya. Dengan syarat mursyid yang betul lah. Jangankan kita pergi mursyid tu ilmu pun tak ada, apa pun tak ada, nama aja mursyid kan. Okey, jadi kesimpulannya dia kata pada perenggan yang tadi, pada jumlah perkataan yang tadi, dia kata ini ilmu, dia kata mesti orang tu mengkaramkan diri dia. Kalau dalam yang disebut kat sini tadi ilmu tasawuf ya. Melainkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu mesti dikaramkan diri dia. Ilmu yang lain tu tak perlu sangat karam. Tak perlu sangat karam tu pada maksudnya tak perlu kepada ilmu fardu kifayah tu tak perlu. Tapi pada ilmu tasawuf perlu. Yang ini juga ada disebut dalam fatwa Al-Hawi lil Fatawi. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi kata kalau tak salah saya
kata ni, kata Syekh Aizuddin Abdul Salam. Syekh Aizuddin Abdul Salam dia kata mustahab, dia kata mustahab maksudnya sunat, bahawa seseorang itu berkaram-karam dengan fi daqaiq tasawuf. Sunat seseorang tu dia tu masuk dalam daqaiq tasawuf. Daqaiq ni maksudnya ilmu tasawuf yang halus-halus. Sebab ilmu tasawuf yang halus-halus tu dia menjinakkan hati. Situ. Sebab itulah tadi dalam kitab ni kata kena sibukkan diri dengan ilmu tasawuf. Menjinakkan hati itu mula-mula sekali dia nak Allah dulu. Sekarang ni kita belajar ilmu agama kan, tapi sebenarnya kita tak nak Allah lagi. Contohnya bila penuntut ilmu dia belajar kan sebab apa? Sebab dia nak jadikan diri dia Tuhan. Sebab dia nak jadikan diri dia tu alim. Dia nak tunjuk dekat orang aku alim. Kan tu maksudnya dia menuhankan diri dia. Jadi benda tu makan masa. Suatu perlu kepada ulama pewaris Nabi, apa yang Nabi bawa nanti ulama tu terangkan. Jadi budak tadi tu akan berubah sedikit demi sedikit. Yang saya cakap ni saya dulu ngaji itulah sebab nak jadi Tuhan. Sebab nak jadi alim, sebab nak jadi itu. Sampai saya jumpa Ya Wahab, saya dapat Allah berubah. Satu, saya kata tangan seorang mursyid ni penting. Tangan seorang mursyid tu penting, tuan-tuan. Kita ingat kita dah pegang kitab banyak-banyak, kita ingat kita dah betul dah. Sebenarnya tak. Jadi perasaan tu bila dah dapat sentuhan, dan alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan Allah kekalkan. Kalau perasaan tu kekallah dibawa kerohanian dia tu. Tapi kalau perasaan tu tak kekal, besok bila dia dah masyhur, dia dah jadi syekh, dia dah apa, hanyutlah dia. Jadi kita minta berlindung daripada Allah. Satu namanya menjinakkan hati. Sampailah dia dapat rasa. Yang pertama dia nak Allah dulu. Kemudian sampailah dia dapat rasa segala apa, sampailah dia dapat merasakan beberapa balak. Saya selalu sebutkan ada 4 balak, dan jika ada orang yang bertanya pun sebenarnya balak tu tak perlu diceritakan secara khusus. Cuma balak tu ialah daripada yang mula dia ialah ketika dia kena balak, dia dalam makam meminta. Yang hujung sekali, ketika dia dapat balak, dia pun tak rasa, dia pun keliru. Tu balak ke nikmat? Itu boleh saya sebut empat balak tadi tu. Ketika dia mula dapat balak, dia pada makam minta, ya Allah tolonglah lepaskan balak, aku tengah susah. Ketika dia sampai dekat hujung, ketika dia dapat balak, dia sedang keliru. Ini balak ke ini nikmat? Maksudnya apa? Sama je. Maksudnya dia dah kenal lain dah. Lain kenal dia. Kalau orang tu sampai kepada peringkat tu, dia masih lagi boleh jatuh. Tapi dekat situ dah permulaan untuk, kalau dia jadi guru ketika tu, permulaan untuk gilang gemilang. Sebab dia boleh membawa orang kepada kebenaran. Kalau dia tak boleh sampai ke situ lagi, dia susah nak bawa orang kepada kebenaran. Dia boleh bawa kebenaran pada masalah nak sahkan sembahyang boleh, tapi nak bawa ke perasaan murid tu susah. Sebab sebenarnya yang membawa perasaan murid ni bukan lidah sebenarnya, tuan-tuan. Tawajuh ni maksudnya berhadapan. Berhadapan tu orang tu yang dapat jazbah. Orang tu yang dapat, sebabkan rasa bila kita berhadapan dengan guru tu, rasa aku nak kembali. Dengan syarat orang tu sendiri Allah ketuk. Kalau orang tu Allah ketuk nak kembali kepada Allah, berjumpa je dengan orang tu terus nak kembali kepada Allah. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau orang tu Allah tak ketuk, duduk depan Nabi nombor 1 pun, ni bukan wali nombor 1 ni. Ni Nabi nombor 1. Sebabkan pintu dia Allah tak ketuk, duduk depan Nabi pun tak ikut Nabi. Siapa orang tu? Abu Jahal. Itu duduk depan Nabi tak ikut Nabi. Jadi sebenarnya bukan masalah lidah sebenarnya, tapi masalah cinta. Saya rasa kena berhenti jugalah, tuan-tuan. Nak sambung juga sebenarnya, tapi saya rasa kena berhenti jugalah. Okey, jadi kita sampai dekat dan, betul ke? Yang sebelum tu apa? Mengekali atasnya menuntut akan dia, betul situ? Okey, dan situ berhenti, palangkan, letakkan tarikh situ. Lagi akan datang kita masuk, kerana inilah kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadal di dalam kitabnya yang bernama Fusulul Fathiyah, dengan katanya, situ nanti kita masuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala subhanahu wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi wa rzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang diadakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang terlibat jiran kepada ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada tuan tanah ini zawiyah Tan Sri, dan diberi berkat juga kepada kita, diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naim, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, diluaskan akan kuburnya dan berikan luaskan ampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki, mudah-mudahan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhari, mudah-mudahan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf, dan mudah-mudahan diberikan luas kesihatan kepadanya, dirinya dan keluarganya, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana yang susah senangkanlah, mana yang sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan masukkanlah hajat-hajat yang ada, dan mudah-mudahan Allah akan makbulkanlah segala hajat yang berada dalam hati-hati kami semua ni. Ada di antara kami anaknya sakit, isterinya sakit, suaminya sakit, anak saudaranya sakit, keluarganya sakit, semuanya ada yang susah, ada yang sempit, ada yang accident. Mudah-mudahan semua yang berada dalam hajat hati kami-kami ini dimakbulkan oleh-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala itwal. Mohon maaf atas keterlanjuran waktu.